Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Kitab syarah kitab tauhid lah. Syarah kitab tauhid. Jadi kita dak bincang ni tutup jaga segala perkara-perkara yang melibatkan tauhid atau menuju tauhid, dan tutup segala jalan yang boleh menuju syirik walaupun tak sampai tahap syirik lagi kerana nak jaga takut terbabas keluar daripada batasan tauhid jadi syirik lah. Okey, kita pergi pula dari ketiga perbincangan dia. Jadi Ali bin Al-Husain menuturkan bahawa ia melihat seorang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah. Ni cicit Nabi lah, Ali bin Al-Husain bin Abu Talib ni lah, cicit Nabi lah. Dia tengok ada orang masuk ke celah-celah. Masa tu tak tahulah gimana lah. Kemudian dia berdoa, maka ia pun melarangnya. Jadi dia masuk ke kubur Nabi, baru doa lah. Maka pun ia pun melarangnya lah. Jadi cicit Nabi lah kan. Saya berkata padanya, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari datukku, dari Rasulullah lah. Bapak dia tu Husain lah. Tuk dia tu Ali bin Abi Talib. Daripada Rasulullah lah. Rasulullah tu kata tak ingat dia lah dah. Dia bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum quburan wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tempat pakat nak situ ramah duk kumpul situ lama dah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Rumah pula jangan jadi kubur dah. Dan ucapkanlah doa salam untukku, kerana doa salam kalian akan sampai kepadaku dari mana saja kalian berada. Diriwayatkan oleh dalam kitab Al-Mukhtar. Jadi Ali bin Husain siapa dia? Gelar dia Zainal Abidin. Tabi'in dari Ahlul Bait yang paling utama dan berilmu lah. Cucu Nabi anak cucu ni Nabi hak paling ilmu masa tu Zainal Abidin lah. Tapi anak Ali hak paling alim bukan Husain mana dah. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang kata dah. Muhammad Al-Hanafiyah tu anak Zainal Ali lebih alim daripada Hasan Husain sekalipun lah. Tak apalah. Tercerita sini cicit dia dah. Zainal Abidin lah. Jadi Ibn Taymiyah kata, fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinati wa ahli al-Baiti alladhina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurban nasabi wa qurban dari li'annahum ila dhalika ahwaju min ghairihim fakanu laha adbat. Perhatikanlah sunnah ini bagaimana sumber keluarnya dari orang yang di Madinah dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi lah. Ahlul Bait ni tak kira lah anak cucu Nabi ke bini Nabi pun keluarga Nabi lagi. Dah lebih dekat lah sebelah anak tu isteri Nabi dulu dah. Itu baru Ahlul Bait yang punya kedekatan nasab dan rumah dengan Rasulullah. Keturunan pun rapat, rumah pun dekat dengan Rasulullah. Kerana mereka dalam hal ini lebih memerlukan daripada orang lain, kerana mereka lebih faham. Iqtidak Siratal Mustaqim dah. Sa'id bin Mansur berkata dalam Sunan Sa'id bin Mansur Abdul Aziz bin Muhammad menyampaikan kepada kami, Suhail bin Abu Sahal mengabar kepadaku, dia berkata, Ra'ani al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum indal qabri fanadani wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asha faqala halumma ila al-'asha faqultu la uriduhu faqala ma li ra'aytuka 'inda al-qabri faqultu sallamtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melihatku berada di kubur Nabi. Tadilah Zainal Abidin cicit Nabi dah. Dia memanggilku. Pada saat itu dia sedang makan malam di rumah Fatimah. Dia berkata, kemarilah untuk makan malam. Aku menjawab, aku tidak berhasrat. Dia bertanya, mengapa aku melihatmu berada di kubur? Dia tanya. Ali itulah. Dia tanya. Dia menjawab, aku memberi salam kepada Nabi SAW.
Dia berkata, jika kamu masuk masjid, maka berilah salam. Betul dah, masuk masjid, berilah salam. Dia lalu dah. Kemudian berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan lah. Berkumpul ramai-ramai dah. Pergi seumur dah. Janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Berselawatlah kepadaku kerana selawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Duduk mana-mana pun, selawat siapa. Tak nak pergi kubur tu betul lalu kat. Gilah kubur dah. Betul lagi masjid dekat dengan kubur kat. Lalu pergi salah. Tapi semata-mata tengah malam ke mana-mana tu. Dah. Baik selawat rumah siapa dah. Masa dia alam gaib ni bukan panjang kita lah. Ni nak kerja pada depan lah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tempat ibadah, tempat doa ke apa. Masjid tu. Buat masjid kubur. Dah ada laknat dah. Bukan memang nak dah. Kalau kubur Nabi Hud. Masa tu kita doa ramai dah buat apa cara pula di kubur Hud. Lepas ditarim di Adramaut dah. Semua tu laknat dah. Kalian dengan orang yang berada di Andalus sama saja dah. Kalau kita rajin selawat, tak nanti pergi Madinah, pergi kubur Nabi dah. Duduk rumah pun kalau kita rajin selawat, mengatasi orang pergi habis puluh-puluh ribu pun. Duduk kapur malah selawat dan baru bisa alih ke Nabi. Jadi lebih orang duduk kapur lagi lah. Siapa dah. Jadi sebab itu kita nak rajin selawat duduk tempat kita pun. Tak nanti ke pergi ke kubur Nabi atau pergi ke Madinah. Baru nak selawat ke Nabi atau baru nak bisa alih ke Nabi dah. Sebab itu bisa alih, kisah alih ke Nabi ni tak ada pada mana dah. Kita sini ni bukan zaman Zahir ni zaman Zahir ni pun kita tak nanti dah kita nama ni kita dah nampak Allah jadikan zaman kita ni zaman yang sepatutnya kita lebih cerdik dah. Zaman kita ni tak nanti kisah dia kau kita tahu wasak siapa dah ni. Bisa lihat nanti ke kisah dia lah kau ke sana tak ya. Ada nombor telefon, ada nombor WhatsApp, pakai WhatsApp dia bisa lihat dah. Siapa dah. Begitu juga kita selawat di Malaysia ni siapa ke Madinah ke kubur Nabi tu. Dengan cepat sekali tak perlu kita kira-kira salah nak. Cuma kalau kita rajin selawat banyak lagi berbanding orang hak pergi sana susah payah nah. Cuma di sana ada kelebihan Masjid Nabi lah, bukan kubur tu dah. Selawat tempat kita sama dengan selawat di sana dah. Cuma kalau dia betul lalu kat kena pergi lah. Gitu lah. Kuburan Nabi di masa dahulu sudah ditutup dan tidak semua orang boleh melihat kuburan beliau. Di antaranya seperti asal diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyah faqultu ya ummi ikshifī li an qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sahibahi radhiyallahu anhuma fakashafat li an thalathati qubur la musyrifah wala ti'atin mabtuhatin bi batha il arsati al hamra. Aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata, wahai ibunda, tolong bukakanlah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhuma. Aisyah lagi. Kemudian yang perlihatkan tiga kuburan kepadaku, dia tidak diunggukkan, tidak ditinggikan. Maksudnya kubur Nabi pun rata dah. Dan tidak pula disikungkan dah. Akan tapi rata dengan pasir dari Al-Arsah Al-Hamra. Jadi rata, kubur Nabi pun rata dah. Hadirat berdaud. Ini adalah dalil bahawa kuburan Nabi ditertutup, bahkan jadi tutup, tak boleh orang pergi mari, tak boleh masuk lah, sekat habis dah. Dalam rumah Nabi dah, bukan dalam bangunan kubur, dalam rumah Nabi. Bahkan keponakannya, anak saudara dari isteri Nabi, isteri dari Nabi itu Aisyah, isteri Nabi Aisyah lah, anak saudara dia, iaitu Qasim bin Muhammad saja mesti minta izin kepada Aisyah dah, agar diizinkan masuk. Dan juga kuburan Nabi dibuat tertutup agar manusia tidak terlalu mudah untuk berlalang memegang kuburan Nabi dan berdoa di situ. Bahkan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap kuburan Nabi adalah kuburan Nabi dibuat runcing. Dia buat kalau belah bawah tu, nak ngadak kiblat dah. Kubur Nabi tu ia jadi runcing, ada segitiga gitulah, ada je tajam gitu supaya sehingga menyulitkan orang untuk solat ke arah kuburan Nabi. Seolah-olah tak ngadak kubur dah, gitu dah. Jadi bentuk jadi kubur sebagai perayaan ni nah. Kubur Nabi Hud, kalau kubur tak wali, kubur apa macam ni lah. Kubur Nabi ni sebagai contoh lah. Pertama, bolak-balik ke kuburan Nabi untuk berselawat. Padahal selawat lain boleh tak? Betul lagi lepas maya ke apa, tak apa ni tak. Pergi sama nak selawat lagi atau nak bisa lihat sama atau nak selawat dah. Baru pergi kubur Nabi baru selawat. Asalnya boleh kita bisa alih ke selawat kubur Nabi ni tak. Tapi menjadi hal terlarang apabila dilakukan secara terus-menerus.
Kerana ini tergolong sebagai bentuk menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan Eid sebagaimana hadis telah berlalu. Kalau pergi sama kerek tu jadi macam perayaan pula dah. Yang seterusnya, bolak-balik mengucapkan salam kepada Nabi. Hal ini juga terlarang sebagaimana hadis tentang Hasan bin Ali yang sudah berlalu dah. Ditambah Nabi punya keistimewaan yang khusus. Selawat-selawat ditujukan untuk beliau dari jauh disampaikan oleh malaikat dengan cepat dan segera sehingga tak perlu seorang menitip salam, kira salam kepada orang yang hendak pergi ke Masjid Nabawi agar disampaikan kepada Nabi, tak payah. Oleh kerana itu tidak diriwayatkan dari para sahabat mereka selalu mengucapkan salam kepada Nabi di kuburan Nabi, bukan sama-sama. Kecuali sahabat Ibn Umar, itu pun hanya ketika pulang dari safar. Itu je. Jadi Ibn Umar tu kisah dia dia klik daripada musafir. Dia balik pada musafir, dia akan singgah lah. Misalnya ke Nabi gitu dah. Kata sunnah, tidak sabit lah. Sekadar kata boleh lah dah. Dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi' bila berkata, kana Ibn Umar idza qadima min safarin ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Abatahu. Qala Ma'mar fa dzakartu dzalika li Ubaidillah bin Umar faqala ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa Ibn Umar. Jika Ibn Umar datang dari berpergian musafir jauh dah, dia datang ke kubur Nabi, dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka wahai Abu Bakar, assalamu alayka wahai bapakku dah. Ma'mar berkata, maka aku menyebutkan hal ini kepada Ubaidullah bin Umar. Maka beliau berkata, kami tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat Nabi yang melakukan hal itu selain Ibn Umar saja. Jadi buat gitu tu Ibn Umar saja. As-Sari Abdul Razak dalam musnafnya, musnaf Ibn Razak dah. Sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi melebihi manusia yang lain. Sesiapa pun yang datang setelah mereka mengaku tak wali, tasawuf, tariqat, wagapo, tak dilawan kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, tak kala Nabi melarang mereka menjadikan kuburan Nabi ni, kubur Nabi sebagai Eid, sebagai tempat perayaan, maka mereka mentaati perintah Nabi tak pergi kubur situ sama dah. Betul lalu. Boleh musafir pun tidak jadi amal lagi kubur Nabi ni, sahabat-sahabat dah. Kecuali Ibn Umar saja dah. Anas bin Malik radhiyallahu di mana berkata, "Ma kana syakhsun ahabbu ilaihim ru'yatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi dzalika." Tidak ada seorang pun yang lebih mereka para sahabat cintai saat melihatnya selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika melihat Nabi dah, mereka tidak pernah berdiri nak sambut Nabi berdiri dah. Kerana mereka tahu kebencian beliau atas hal tersebut dah. Hadirat Tirmizi. Jadi sahabat-sahabat ni tahu sangat cinta melebihi orang kita zaman dahulu cerita setaman apa berlawak je dah. Zaman sahabat ni cinta sungguh. Dia nampak, dia berasa aura Nabi tu, dia berasa cinta yang sangat melampau dah kepada Nabi. Bila-bila gitu pun mereka Nabi mari, mereka tidak berdiri menyambut kedatangan Nabi kerana benda tu Nabi tak suka, Nabi benci, Nabi marah dah. Tu Nabi dah. Jadi benda-benda lain pun gitulah. Dan kita Allah ada kata cium kaki tu macam mana cium kaki, ada kau macam sujud macam Nazim Al-Qabrusi tu, tak ada cerita dah. Ada lah riwayat dah. Riwayat sahabat cium kaki lain tu pun satu dua yang tidak jadi amal dah, yang pelik lah. Ali cium kata Abbas berkali bawah seselai dah, tapi cara cium tu tak royak macam sujud dah. Macam buat dah. Jadi kita pasal larangan sujud soreh terang je lah dia. Lepas tu larangan sujud tu adalah kepada manusia, rokok pun adalah. Tiba kita dengar cium tangan dan cium kaki, kita kata boleh rokok boleh sujud, tak boleh je lah. Kena takwil lah. Yang soreh benda yang tak jelas kena ejah biar serupa dengan jelas lah. Okey, habis dah. Kita cinta-cinta Nabi pun kita tidak boleh buat suka hati kita, kena ikut arahan Nabi. Sahabat ni sangat cinta ke Nabi. Mereka tidak langgar batas hingga berdiri nak sambut Nabi dah kalau Nabi mari dia. Dan Nabi ni kalau tidak suka buat kubur Nabi sebagai Eid, sebagai tempat perayaan, cara cinta Nabi sungguhnya bukan gila-gila cinta sampai melanggar perintah Nabi dah. Ada guna istilah adat lebih utama daripada apa istilah dia. Ada lebih utama daripada syariat daripada apa dah. Tak boleh guna lah. Dia kena syariat dulu. Syariat tu tanda cerita Nabi dah. Nabi wajar tu.
arahan Nabi dah. Adab lebih utama daripada arahan Nabi tak diguna, melainkan benda tu ada dalil lah. Kalau tak ada dalil, kita kena adab setaman tak boleh dah. Adab kita saya ke Nabi, kita kata kena pergi sama dah. Adab lah kononnya dah. Tapi Nabi tak suka lah. Mawak macam perayaan tak boleh. Berdiri menyambut Nabi ni adab dah, mulia kita kira tadi malanya. Pak kita lah ni kalah ke Nabi lah. Tak guna mari pakat diri, pakat cium tangan ke apa dah. Tidak jadi gitu amalan Nabi dah. Tidak sama gitu dah. Jadi begitu juga, tidak jadi satu amalan pergi kubur Nabi semua dah jadi macam perayaan. Sahabat tidak akan lakukannya walaupun mereka sangat cintakan Nabi. Dalam kitab Al-Mabsut karangan Ismail bin Ishaq Al-Jahdami Al-Maliki wafat 282 Hijrah. Beliau menukilkan perkataan Imam Malik di mana Imam Malik berkata, "Laisa yalzamu man dakhala al-masjida wa kharaja minhu min ahli al-Madinah al-wuqufu bil qabr. Wa innama dhalika lil ghuraba faqila lahu inna nasan min ahli al-Madinah la yaqdimuna min safarin wa la yuridunahu illa yaf'aluna dhalika fil yawmi marrah aw aktsara فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره ذلك إلا لمن جاء من سفر أو أراده." Bukanlah satu hal yang lazim, yang biasa bagi penduduk kota Madinah saat masuk atau keluar dari Masjid Nabawi untuk berdiri di depan kubur Nabi lah. Tak jadi kebiasaan. Ini hanyalah boleh bagi orang-orang yang asing yang berziarah. Jadi mereka ni mari jauh tiba-tiba musafir ke ataupun juga jauh tiba-tiba mari ke Madinah, boleh lagi dah. Lagi sementara. Maka dikatakan kepada beliau Imam Malik sebagai orang dari penduduk Madinah yang tidak pulang dari bersafar dan tidak pula ingin bersafar tapi berdiri di kubur Nabi sehari sekali. Jadi amal dia sehari sekali ada setengah tu dah. Sebagai orang zaman Imam Malik. Ataupun lebih, mungkin sekali, 2 kali sehari dah. Mereka lalu bersalam kepada Nabi dan mereka berdoa berapa saat. Tak lama makna berapa saat saja dah. Maka Imam Malik berkata, sungguhnya perkara ini tidak pernah sampai kepadaku beritanya dari satu pun ahli fiqh kota Madinah. Jadi Madinah ni terkenal ada 7 ahli fiqh dia orang. Dia bagaimana sebenarnya Imam Malik ada 7 ahli fiqh dia. Jadi begitu pun tak sampai berita, mereka kata fatwa boleh buat gitu kan. Bahawa ada yang pernah melakukannya pun tak ada dan tidak akan perbaiki akhir umat ini kecuali perbaiki awal umat. Jadi orang awal tu dia tak buat, kita boleh buat. Bukan kata-kata boleh rekat baru agama ni. Jadi dia orang zaman salafus soleh, zaman sebelum Imam Malik lagi tak buat, Imam Malik berkata tak boleh buat. Dan tidak pula pernah sampai kepadaku bahawa para sahabat mereka melakukan perbuatan tersebut. Anak murid besar kepada 7 ahli fiqh Madinah pun tak ada buat gitu dah. Dan perbuatan ini dibenci kecuali orang yang pulang dari safar atau orang yang hendak bersafar. Boleh lah dah. Orang nak pergi bersafir atau balik pada bersafir, boleh lah pergi ke kubur Nabi dah. Sebagaimana dikutiplah kitab oleh Ibn Hajj Al-Madkhal jilid 1/232. Ini perkataan seorang imam kota Madinah yang sangat mengetahui bagaimana tradisi penduduk kota Madinah secara turun-temurun sejak zaman sahabat lagi, di mana apabila penduduk kota Madinah di zaman Imam Malik tidak mengenal suatu amalan, maka ertinya amal tersebut juga tidak dikenal di zaman para sahabat. Gitu dah. Dia tradisi melalui ulama lah. Kata ikut ulama ni, ikut ulama, okey ulama Aqdiyah ni ikut dah. Kalau fatwa orang zaman dulu tak ada, tak kata ulama lah ni, ulama pakai boleh jangan bahaya dah, rosak agama dah. Berkumpul untuk ziarah kubur Nabi pada waktu tertentu setiap tahun. Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengomentari hadis, la tattakhidhu qabri 'aidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid. Bila berkata Munawi dalam Faidul Qadir syarah apa Jami' Saghir Imam Suti. Jadi Imam Nawawi ni kata apa? Dia berkata la tattakhidhu qabri mazhar 'aidin wa ma'nahu an-nahyu 'anil ijtima' 'inda ziyaratihi ijtima'ahum lil 'aid. Imma lidaf'il masyaqqati aw karahata ay tajawaza wahidun at-ta'zim. Jadi iaitu janganlah kalian menjadikan kuburanku seperti keadaan hari raya dah, macam peraya ramai kupus tepat dah. Dan maknanya adalah larangan berkumpul untuk berziarah ke kuburan Nabi SAW
sebagaimana orang-orang yang berkumpul untuk merayakan Id. Hal ini kerana untuk menolak kesulitan atau agar seorang tidak melampaui pengagungan yang seharusnya kepada Nabi dah. Rujuk Fadul Qadir Jilid 4 muka surat 199. Beliau kembali melanjutkan di akhir perkataan beliau. Panjang-panjang ni dengarlah kali dah. يؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ يأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله. Dari hadis ini juga larangan bagi orang-orang awam, orang masyarakat awam, masyarakat ni. Setempat gapa penduduk setempat ni berkumpul pada sebahagian kuburan para wali. Berkumpul pada sebahagian kubur para wali pada waktu tertentu ataupun pada bulan tertentu secara khusus dalam setahun. Tak boleh dah. Hau gapo tak boleh hakimati aja gapo dah. Lalu mereka berkata ini adalah hari kelahiran Syekh. Maulid. Mereka makan dan minum, terkadang mereka juga berjoget-joget Sesungguhnya ini semua dilarang oleh syariat dan wajib bagi pemerintah untuk melarang, mengingkari dan membatalkan kegiatan mereka dah. Jadi dia kira kait kias ni. Nabi tak boleh. Maulid Nabi perkara kira macam tak boleh. Nak kata Syekh Menawi dalam Fadul Qadir. Termasuk tok Syekh kubur Nabi pun tak boleh buat perayaan hari lahir Nabi pun tak apa molek. Dia buat perayaan dah. Tak boleh untuk orang mati ni. Begitu juga untuk perayaan untuk tok wali dah. Tok pun tak molek juga. Karut dah. Okey, sengaja bersafar khusus untuk ziarah kubur Nabi dah. Bukan nak pergi Madinah, bukan nak haji, bukan apa dah. Semata-mata untuk ziarah kubur Nabi dah. Tambah pergi kubur Nabi tanpa klik lalu ataupun tidak beribadah di Masjid Madinah dah. Para ulama berbeza pendapat apakah bentuk ini termasuk menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, sebagai perayaan, tetapi jumhur ulama memasukkannya dalam bentuk Id, sebagai bentuk buat perayaan di kubur Nabi kerana tidak boleh bersafar kecuali pada tinggal masjid. Iaitu Nabi bersabda, La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, al-masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam, al-masjidil aqsa. Tidaklah pelana itu diikat, iaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka beribadah ke satu tempat kecuali ketika Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ni jadi bahan lah, ada kritik Ibn Taymiyah ni dah. Tapi walaupun orang tu kata nak pergi, ya kira tak boleh modal lah dah. Kalau kita nak pergi selawat ke Nabi, tak nanti ke Madinah, kita selawat ni siapa dah. Tak nanti ke bisalah di kubur Nabi. Cuma kedai kita pergi, betul lah kita pergi kat, kena pergilah, kena bisalah ke Nabi. Dia siapa masjid Nabi lah. Gitu je kaedah dia dah. Tapi semata-mata nak pergi, kadang-kadang tak masuk, niat berat ni tak masuk masjid Nabi, tak ibadah, tak semaya bel masjid Nabi. Dia masuk cengok-cengok, pergi bisalah ke Nabi pun tu klik dia. Tak apa molek lah. Ataupun matlamat utama dia kubur dah. Setengah ni cinta kubur dah. Pergi kubur, habis kubur Nabi pergi juga dah. Tak ada sikit dah. Kubur tak wali seluruh dunia, kubur tak wali lagi. Habis beribu-ribu dah. Semata-mata nak pergi kubur tak wali dah. Cari kubur ni, kubur Hasan, kubur Husain, kubur kapur. Habis kubur tak wali lagi dah. Seluruh dunia. Di India lagi, sini pergi habis dah. Ni jenis tak boleh lah dah. Bukan matlamat kubur. Kalau nak kira selawat, siapa dulu lagi dah. Orang Malaysia hak raja selawat lebih utama daripada orang hak pergi Madinah. Selawat tak belah mana dah, Malaysia tak selawat. Madinah pun jajar selawat, pergi salat tu je. Orang dak Malaysia ni tak ada pitih mana, hak sesat ni selawat sama. Bisa selawat di Malaysia lah. Sebab serupa jarak je tak kira orang ni jauh dekat pun siapa lah kau dah. Jadi dah siapa tu bukan dia dengar teguh. Malaikat menyapa dah. Allah yang menyampaikan, menugaskan malaikat dengan izin Allah, dengan kuasa Allah berlakulah dah. Okey, bersafar ke Madinah dengan tujuan untuk ke Masjid Nabawi diperbolehkan. Kemudian apabila dia juga ingin berziarah kuburan Baqi untuk mendoakan para penghuni kuburnya,
ke kuburan para syuhada Uhud, maka itu adalah yang hal diperbolehkan. Bahkan apabila ia berziarah ke kuburan Nabi, itu juga diperbolehkan, bahkan sangat disyariatkan. Tapi kalau pergi Madinah untuk ibadah, betul lah itu barulah nak pergi. Ya, ataupun serentak dah. Aku ni nak pergi Madinah, nak semayang di Masjid Nabi, nak pergi salat ke Nabi, nak pergi doa kepada kubur Baqi', ke kuburan Baqi' ni. Maka syuhada Uhud contoh pergi Madinah ke apa dah. Jadi bolehlah, molek lah dah. Tak tolehnya semata-mata jagalah berlaku dah. Dia tak pergi semayang berdek pakai gigi. Biasa tidak berlaku dah. Cuma jangan dia nampak kubur je lebih dah. Sehingga dia semayang ibadah tu tak semayang mana di Masjid Nabi dah. Semayang di hotel dah. Kubur je pergi dah. Nabi sungguh, tapi semayang di hotel. Tak nak lah dah. Tu tanda je nak pergi kubur, bukan pergi Masjid Nabi dah. Jadi kalau semata-mata nak pergi kubur, tidak kena lah. Tapi dia betul lagi Madinah, pergi kubur tempat lain tak ada masalah. Jadi dia kata berbeza antara sengaja ke Masjid Nabawi, setengah tu sengaja ke kuburan Nabi dah. Inilah difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Meskipun beliau menukilkan tentang perbezaan pendapat dalam masalah ini, antara mereka ada yang membolehkan seperti Imam Ghazali. Dan Abu Muhammad Al-Maqdisi, ada juga ulama kata boleh sengaja ke kubur Nabi. Ada yang melarangnya seperti Ibn Battah, Ibn Aqil dan Abu Muhammad Al-Juwaini ni, tegur kepada Imam Ghazali dan Al-Qadi Iyad ni, ulama besar mazhab Maliki. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan ini yang lebih kuat dalilnya berdasarkan hadis tersebut. Jadi Ibn Taymiyah ni bukan berserangan, ada kata dia ni lambai jemuk ke apa tidur. Ramah dah. Jumhur sebenarnya. Hal ini dikuatkan dengan pemahaman para sahabat. Mereka memahami akan larangan terlalu bersafar untuk tujuan ibadah ke suatu tempat. Jadi kalau nak doa kubur Nabi, ya salah. Doa untuk kita, doa untuk Nabi, tak apalah. Dia bisa ke Nabi dah. Kerana berhak, kalau nak doa kita ke banyak, dirodah lah situ ke tempat mustajab doa, tempat molek ibadah lah. Dirodah lah. Tempat mimbar Nabi ceramah. Kerana berharap fadilat tempat tersebut kecuali 3 masjid. Kalau nak kata lebih doa depan kubur Nabi, berbanding masjid Nabi, karut tu dah. Sebagai dalam Al-Muwatta, Al-Musnad dan As-Sunan dari Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari, bahawa dia berkata kepada Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah baru pulang dari Gunung Tur. Kau terbalik ni. Gitu lah. Abu Basrah balik Abu Basrah dah. Kiko Tur. Abu Hurairah kata dah. Law adraktu qabla an takhruja ilaihim lama kharajta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malul al-matiyyu illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram, al-Masjid hadha wa Masjidil Aqsa. Seandainya aku mendapat kamu sebelum kamu berangkat, nescaya kamu tidak akan keluar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, punggah haiwan tidak ditunggangi kecuali menuju ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Hadir Malik dalam Muwatta. Ar-Rufajah berkata, Qultu la ibn Umar inni uridu an atiya Tur, qala innama tushaddu rihal ila 3 masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Masjidil Aqsa wa da'an Tur fala ta'ti. Aku berkata kepada Imam Umar, sungguhnya aku ingin pergi ke Tur nah. Dah. Tempat Nabi nak hijrah lah. Beliau menjawab perjalanan jauh safar hanyalah dilakukan ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Tinggalkanlah Tur, jangan datang ke sana. Musnad Ibn Abdul Razak. Tambah sikitlah, tinggalkan Tur, jangan datang ke sana dah. Jadi kalau kita kata ada kelebihan berkat ke apa, tak ada kelebihan lah. Tak ada pedah boleh masuk lah. Berkat lagi kita selawat banyak, buat amal banyak sebelum safar tu, banyak mana boleh buat amal berbanding dengan perjalanan yang makin masuk. Ada lama kata boleh pun bukan di segitulah, sekadar nak tengok, nak tahu tempat tu boleh dan sejarah tempat sejarah. Tapi kalau kata ada kelebihan, tak tahu lah kata ada kelebihan tak. Oleh sebab itu dia kata sengaja bersafar dari jauh ke satu masjid selain 3 masjid ini untuk berziarah atau beribadah adalah hal yang tidak diperbolehkan, kerana hanya 3 masjid ini yang diberikan kekhususan oleh Allah SWT dan dibangunkan oleh para Nabi SAW. Masjidil Haram dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Adapun selain dari 3 itu, tidak ada bedanya antara masjid yang satu dengan masjid yang lain, tidak ada kelebihan. Mungkin masjid tempat tabligh apa kata di
Apa tu tempat terbeli kau apa di India tu tak? Atau tempat-tempat lain lebih afdal tidak Untuk maklumat matlamat lain untuk belajar apa tu boleh. Belajar dakwah apa dah. Tapi kalau untuk kata lebih tak boleh kata dah. Jadi bid'ah lah. Dan tidak boleh menspesialkan seperti ketiga masjid para nabi tersebut. Tak boleh kata spesial lebih baik dah. Jika bersafar ke masjid selain 3 masjid tadi, sahaja dilarang kerana apalagi pergi ke kuburan. Masjid lain pun tak boleh pergi. Kata ada kelebihan, tambahlah kubur lagi tak ada kelebihan. Bahkan ke kuburan Nabi sahaja secara khusus pun dilarang. Terlebih lagi lah ke kuburan selain Nabi. Kuburan Nabi Hud lagi lah larang. Kuburan Nabi semata-mata kuburan Nabi tu dilarang dah. Takut ada jadi ada perayaan macam di kuburan Nabi Hud Dekat konon kuburan Nabi Hud Berziarah ke kuburan adalah amalan yang afdal, tapi jika dengan bentuk yang khusus, bentuk ritual yang khusus bukan sesuai cara syariat, maka itu adalah hal yang terlarang. Betul-betul menjadikan kuburan Nabi sebagai Eid kerana Nabi Muhammad SAW, Nabi Hud kau Nabi Gapa tak boleh lagilah Nabi ni nombor 1 pun tak boleh Berkumpul untuk ziarah kubur Nabi pada waktu tertentu setiap tahun Setiap tahun tu ada waktu khusus Boleh berapa bulan Syakban ke, bulan Ramadan sekalipun ada waktu khusus berapa hari boleh kita buat sini. Tu jadi tak boleh. Tu perayaan lah. Yang kedua, bolak-balik ke kuburan Nabi dalam rangka mengucapkan salam pada Nabi Pergi seumur sehari tu. Pergi Madinah duduk berapa hari duduk? Seminggu ke berapa hari 10 hari Duduk Madinah tu dia kira tiap hari kena rotik tiap-tiap kali semaya ke. Tak boleh tu karut je lah. Pada habis selawat banyak-banyak telah sampai. Kamu mula sampai tu bisa ke Nabi tak apalah. Lepas tu duduk mana-mana curi masjid selawat banyak ke Nabi lah. Bersafar dalam rangka khusus untuk menziarahi kuburan Nabi. Ini jaga berlaku lah. Mestilah ada matlamat semaya dah. Tapi kalau orang pergi semata-mata kubur Nabi, tak semaya bed masjid Nabi. Tu ada unsur semata-mata dah. Berbalik-balik ke kuburan Nabi dalam rangka berselawat kepada Nabi. Tak kena juga selawat. Boleh selawat jauh-jauh mana masjid Nabi Tak perlu ke kubur Nabi. Bisa ada lah kubur Nabi sepaja dah. Memula sapa-sapi pergi lah salat ke Nabi. Lepas tu selawat lah jauh-jauh mana masjid Nabi menziarahi kuburan Nabi jika tanpa sabar merupakan ibadah yang mulia. Kerana di antara sunnah Nabi adalah menziarahi kubur, apalagi kuburan Nabi Jika tanpa sabar nak ingat ke mati, termasuk kubur Nabi pun tak apa Jika dengan siapa, jika niatnya khusus untuk ziarah kubur Nabi, jika niatnya, ini adalah bid'ah bukan nak sembahyang masjid Nabi kalau kira nak beri salam ke Nabi, pada kita selawat banyak-banyak Jika niatnya adalah untuk ziarah Masjid Nabawi dan ketika sampai di Madinah baru berniat menziarahi kubur Nabi matlamat utama nak ibadah di Masjid Nabi lah. Dia pergi sapa Masjid Nabi boleh bisa salam, boleh kubur syahadat kubur Baqi boleh pergi belakang sunnah molek dah. Jika niatnya sekalian dua, iaitu untuk menziarahi Masjid Nabawi dan menziarahi kuburan Nabi, ini adalah sunnah juga. Dia kata nak kubur Nabi pun nak pergi, Masjid Nabi pun nak pergi. Kalau tidak mengapa jika langsung diniatkan dua sekaligus berdasarkan kaedah yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Bolehlah niat sekaligus Kuburan Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala hal, termasuk hal yang diperhatikan adalah dalam bentuk kuburan. Jika kubur dalam ajaran Islam dibuat sesederhana semungkin sederhana macam kubur Nabi tadi, tak ada ke satu blender pun tak ada Bagaimanapun kedudukan orang yang dikubur, mahu orang kaya atau miskin, terpandang atau tidak, berbeza halnya dengan kuburan di dalam ajaran agama lain yang sangat dahsyat hebat. Kubur Cina besar lagi molek kubur agama Syiah besar Dalam agama lain, kuburannya dibuat mewah dengan menambahkan hiasan-hiasan segala rupa atau jenazahnya dibakar dengan proses yang boleh menghabiskan biaya jutaan Cina pun bakar banyak kita tengok Allah habis juta pula beribu-ribu dijumpai pula ada jenazah dikubur dengan membawa hartanya ke dalam kubur bahkan sebahagian raja dikubur dan diikutkan ke dalamnya para pengawalnya sekali mereka meyakini bahawa keadaan di kuburan sama dengan keadaan dunia. Sebagaimana kita memerlukan terhadap barang-barang dunia, maka kita juga memerlukan barang-barang tersebut dalam kubur. Ni anggap khayal khurafat. Dengan demikianlah pemahaman sesat mereka sangat disayangkan dalam agama Islam sendiri. Kaum muslimin tidak satu faham tentang masalah kubur Padahal Nabi telah mengajarkan bagaimana seharusnya. Namun tetap dijumpai banyaknya amalan-amalan bid'ah yang dipraktikkan ketika menguburkan jenazah.
Jadi kuburan kita buat perbandingan lah kuburan sesuai sunnah dan kuburan dengan cara bid'ah. Kuburan sesuai sunnah ni kuburannya sederhana. Bahkan kuburan Nabi dan para sahabat dibakit, kuburan para syahadat Badar dan Uhud, tidak ada tulis nama ke apa, tidak disemin, tidak diberi penerangan, tak ada ceruh ke apa dah. Tapi kubur bid'ah ni dibuat tinggi dah. Bahkan jadikan macam masjid, ada gambar depan kubur lah, macam-macam dah. Habis ke apa, bik muzik. Jadi masalah dah. Jadi orang jadi pengagung terhadap kubur kerana macam medok dah. Jadi hebat dah kubur dia. Jadi kuburan sesuai sunnah tujuan ziarah untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur, bersalih kepada penghuni kubur, berdoa pada penghuni kubur. Itu tujuan ziarah. Bid'ah pula untuk beribadah lah, untuk doa diri dia, bukan doa kepada orang dari kubur, doa ke dia. Baik doa di masjid ataupun 1/3 malam terakhir lepas main tahajud dia, atau lepas solat fardu dia, lebih afdal, lebih mustajab doa. Ini tidak dah, ini doa di kubur yang agak lebih mustajab daripada doa di masjid dia. Beribadah pula di kubur, berkat semai tepi kubur dan minta kepada wali. Jumpa dia kitab dah, kuat tak kuat tak kira dah, asalkan jumpa dia kitab, buat hujah lalu molek doa di kubur, molek semaya di kubur dah. Jadi Nabi SAW memperingatkan umatnya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan umatnya dari jalan yang boleh membawa kepada musyrik, dari kesyirikan. Walaupun tak sampai syirik lagi pun Nabi lari dah. Serta tutup segala jalan yang boleh menjurus kepada syirik. Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang pada kita. Larangan Rasulullah SAW untuk tidak menziarahi kuburan Nabi dengan cara yang tertentu, iaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal menziarahi kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik dah, molek dah, tapi tak kena cara kalau buat jadi macam perayaan. Baca kubur Nabi Hud tu setiap bulan Sya'ban lah, ada buku, ada gapo dah. Jadi bukan membesarkan Allah, jadi membesarkan Nabi Hud sebagai Tuhan kecil dah. Rasulullah SAW melarang seorang banyak melakukan ziarah kubur. KJL dia lah ziarah kubur ni tidak betul juga dah. Tak kena juga dah. Nak ingat mati tengah malam, molek nak ingat mati ni bukan sehari, bukan orang ramai. Ingat mati gapo ni bahaya orang ramai. Buat perayaan tu nak. Pergi sore tengah malam nak ingat mati ni nak. Jangan pergi dengan orang lain dah. Jangan takut katu, takut kuku dari kubur kita tegan dah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan solat sunnah di dalam rumah. Satu hal yang sudah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf, bahawa menyampaikan selawat untuk Nabi tak perlu masuk ke dalam kubur Nabi dah. Duduk juru mana masjid pun, siapa selawat ke Nabi dah. Sekadar Nabi salam je, Assalamualaikum je kalau kita pergi ke kubur Nabi dah. Alasannya kerana selawat dan salam seorang untuk beliau akan sampai kepada beliau di mana pun ia berada, maka tidak perlu harus mendekat pada kubur Nabi sebagaimana diduga oleh sebagai orang. Kalau Nabi salam pun memula je dah. Mula sapa ke Madinah gitulah dah. Lepas tu nak klik dah. Lepas tu kat selawat ujung-ujung masjid mana-mana pun selawat. Nabi banyak-banyak serupa je. Nabi SAW di alam barzakh akan ditampakkan seluruh amalan umatnya berupa selawat dan salam untuknya. Oleh Allah SWT atas arahan Allah. Okay, kuasa Nabi, kuasa Allah SWT. Nabi tidak diberi mandat ketuhanan. Jadi kuasa Nabi tidak, sebenarnya lebih lemah daripada saya hidup. Dia hanya ditolong oleh Allah. Jadi kena puji Allah, kena minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakum dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.